Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya sekali lagi kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan kuliah kita, iaitu kuliah indahnya hidup bersyariat. Alhamdulillah. Jadi saya harap anda, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang sedang menonton ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sihat, tenang dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi sebelum saya meneruskan kuliah kita pada malam ini, alhamdulillah kita ada dengar baru-baru ini bahawa insya-Allah mulai Jumaat ini, mulai hari Jumaat ini, iaitu untuk solat Jumaat sahaja. Jadi untuk solat Jumaat sahaja mulai Jumaat ini 11 hari bulan Disember. Jadi kita baru sahaja mendapat berita terkini bahawa kesemua masjid-masjid di Singapura insya-Allah akan melaksanakan azan solat Jumaat pada jam 12.50 tengah hari ataupun 12.50 petang. Iaitu ini adalah azan yang diawalkan waktunya. Maknanya Zuhur sebenarnya nanti dalam jam lebih kurang dalam 12.58, 59 ataupun jam 1 petang, tetapi diawalkan dalam lebih kurang 10 minit awal. Ini adalah daripada keputusan fatwa oleh Majlis Ugama Islam Singapura, iaitu ini adalah bertujuan untuk memberi peluang bagi mereka yang selalu tidak dapat menunaikan solat Jumaat. Jadi kalau anda ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan fatwa yang terbaru ini, iaitu azan sebelum waktu zawal. Zawal ni sebelum waktu tergelincirnya matahari. Zuhur, biasanya kalau waktu zuhur tergelincir matahari baru azan. Tetapi ini matahari belum tergelincir, tetapi fatwa sudah memutuskan bahawa dibenarkan azan pada 12.50 petang, supaya lebih awal, supaya dapat mereka yang lain untuk ikut serta dalam solat Jumaat. Jadi ada hadis-hadis yang telah diterangkan. Kalau anda lungsuri ke laman Facebook MUIS, ada diterangkan oleh Ustaz Irwan Hadi dalam satu video tu panjang. Anda boleh ikuti dan dengarkan penjelasannya, insya-Allah. Baik, itu adalah berita yang terkini. Jadi mari kita teruskan dengan kuliah kita pada malam ini. Minggu lepas saya sudah membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara yang telah yang boleh membatalkan solat jika sekiranya kita lakukanlah. Ada 11 perkara yang boleh membatalkan solat, iaitu berkata-kata dengan sengaja, menambah ataupun mengurangkan perbuatan rukun solat, kedatangan hadas, dan juga najis yang tidak dapat dimaafkan, terbuka aurat, yang kelima. Yang keenam, membelakangkan dada daripada mengarah ke kiblat. Nombor 7, mengubah niat. Nombor 8, makan walaupun sedikit. Tengah solat kita makan walaupun sedikit, batal solat. Yang ke-9, minum. Yang ke-10, mengeluarkan suara selain bacaan dalam solat. Dan juga yang ke-11, murtad. Na'udzubillah, murtad, terkeluar daripada Islam. So ini adalah 11 perkara yang boleh membatalkan
solat kita. Baik, untuk hari ini kita teruskan dengan perbincangan mengenai solat bagi orang yang sakit. Jadi solat bagi orang yang sakit ada macam-macam lah. Orang yang sakit kerana tak boleh bangun, tak boleh duduk dan sebagainya, tak boleh berdiri. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang Islam untuk tidak menunaikan kewajipannya dalam mendirikan solat, walaupun sewaktu dia berada dalam keadaan sakit. Jadi tak ada alasan bagi kita kalau kita masih sakit pun kita tetap wajib solat. Tidak boleh kita tinggalkan. Islam telah menggariskan cara-cara tertentu bagi memberi peluang kepada orang sakit untuk beribadah, selagi akalnya masih dalam keadaan sedar dan juga waras. Jadi selagi kita punya akal ni waras, selagi kita masih boleh berfikir, selagi kita ini masih sedar, masih bernafas, masih Islam dan juga akil balik dan sebagainya, maka tidak boleh kita tinggalkan solat. Mesti kita solat walaupun kita dalam keadaan yang sakit. Jadi ada berbagai cara bagi orang yang sakit. Bila kita solat untuk orang yang sakit, ada berbagai cara-cara yang boleh kita lakukan. Baik, yang pertama, solat cara duduk. Solat cara duduk, lakukan solat dalam keadaan duduk seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian lakukan takbiratul ihram dan bacaan al-Fatihah serta surah seperti solat biasa. Jadi maknanya kalau kita tak boleh berdiri, kita solat duduk. Solat duduk, kita duduk sama seperti duduk antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud. Bila kita duduk antara dua sujud, maknanya kaki kanan dia straight, kita bengkok kanan straight, dan juga kaki kiri kita atas di bawah kita punya punggung. Jadi kita terus takbir Allahu Akbar, angkat tangan takbiratul ihram dan juga bacaan al-Fatihah dan juga bacaan surah seperti biasa. Jadi tu macam biasalah solat duduk. Jadi kalau selepas dah baca al-Fatihah, dah baca surah, untuk teruskan rukuk Allahu Akbar, kita cukup dengan kita menundukkan kepala sehingga dahi setentang dengan tempat sujud. So maknanya kita tundukkan Allahu Akbar. Bila kita rukuk, dahi kita setentang dengan tempat sujud. Jadi tidak terlalu depan sangat, tidak terlalu belakang, tapi sederhana. Allahu Akbar. Itu adalah cara rukuk. Kemudian sujud pula, untuk sujud boleh dilakukan sama seperti biasa. Jadi kalau daripada duduk terus sujud, boleh lakukan seperti biasa. Jika tidak mampu untuk sujud, memadailah dengan menundukkan sedikit badan melebihi tunduk bagi rukuk. Cara ini sama seperti dari mula bersolat sehinggalah ke rakaat yang terakhir. Jadi maknanya apa? Kalau kita tak boleh sujud macam biasa, untuk solat duduk ni, kalau solat kita sujud tak boleh macam biasa punya sujud, maka kita punya sujud, kita bolehlah sujud lebih rendah daripada rukuk. Jadi kita kena bezakan antara rukuk dengan sujud. Bila rukuk, Allahu Akbar ke depan sikit. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Bila sujud, kita tundukkan sikit. Lebih bawah daripada rukuk. Jadi maknanya sujud jika mampulah, mana yang sampai, mana yang kita mampu. Baik, itu adalah solat cara duduk. Cara duduk. Boleh, kalau anda nak gambaran yang jelas, boleh search kat Google ke, ataupun boleh lihat mana-mana video YouTube cara solat duduk. Boleh check. Baik, itu kalau duduk di lantai lah, di lantai. Tapi kalau anda duduk di kerusi, duduk di kerusi sama juga, anda boleh duduk di atas kerusi menghadap ke kiblat tegak. Kemudian ada mulakan dengan takbiratul ihram.
beserta niat Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, baca apa-apa surah, kemudian rukuk, Allahu Akbar, rukuk pun sama, tunduk sedikit saja. Sami Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, kemudian sujud. Bila sujud dan rukuk tu apa-apa masalah dalam solat duduk ni, mesti bezakan antara rukuk dengan sujud. Posisinya mesti lebih, kalau rukuk gini, sujud lagi rendah lagi. Dan juga sampai habislah, sampai duduk iftirash, duduk tahiyat akhir dan sebagainya, anda boleh lakukan seperti biasa. Jadi sekiranya pesakit tidak mampu duduk, rukuk dan sujud seperti biasa, tetapi boleh bergerak, berdiri tegak, maka hendaklah dia berdiri, kemudian berduduk di atas bangku kembali untuk melakukan rukun-rukun solat yang lain. Sekiranya anda boleh duduk, boleh berdiri dulu sebelum anda rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud mungkin anda tak boleh, ada duduk saja, maka anda boleh diri dulu. So ikut kemampuan lah. Mana yang anda boleh lakukan, anda lakukan sebaik mungkin. Jadi semua posisi serta pergerakan dilakukan mengikut kemampuan pesakit lah. Solat duduk ada macam-macam cara lah. Solat duduk berlunjur pun ada, solat duduk posisi bersila pun ada, dan pelbagai. Itu anda perlu research lah tentang cara-cara solat duduk. Baik, seterusnya berkenaan dengan solat baring. Solat baring menelentang. Ini kalau orang tak boleh buat apa, dia terlentang dekat atas katil dan sebagainya, dia terlentang, dia duduk, dia terbaring, terlentang. Jadi tak mampu diri, duduk. Kalau tak mampu duduk, solat boleh baring melentang, dengan kedua-dua belah kaki diluruskan ke arah kiblat. Jadi dua-dua kaki kita tu bila kita baring melentang, menelentang tu, kaki tu menghadap ke kiblat lah. Kepala hendaklah diangkat sedikit dan disandarkan ke bantal. Ini bagi memudahkan orang yang sakit itu menghadap kiblat. Jadi apa-apa, kepala try menghadap kiblat, kaki menghadap kiblat. Baring menghadap kiblat, takbiratul ihram beserta niat, baca surah Al-Fatihah macam biasa, rukuk. Macam mana kita nak rukuk? Rukuk tu kepala ke atas sikit lah. Kepala ditundukkan sedikit sebagai isyarat rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian untuk sujud juga, kepala boleh kedepankan sikit, lebih daripada rukuk, sampai habislah. Kemudian beri salam sebelum tu tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun sama, jari tangan straight je lah, straight, dan juga ikut macam biasalah tasyahud awal, beri salam dan sebagainya. Kalau tak mampu berbaring, maka mana yang paling mampu, iaitu yang akhir sekali, ialah pergerakan isyarat mata. Bagi yang tidak mampu bergerak, maka boleh melakukan isyarat. Jadi boleh menggunakan isyarat kelopak mata dan pergerakan menundukkan kepala bagi rukuk, sujud, i'tidal dan lain-lain lagi. So gunakan kelopak mata untuk rukuk, sujud dan i'tidal. Isyarat mata bagi rukuk, anda boleh bila tu tunduk sikit, sami Allah liman hamidah ke atas balik. Kemudian sujud, boleh isyarat mata bagi sujud boleh tutup ataupun lebih daripada rukuk. Mesti bezakanlah antara rukuk dan sujud. Sekiranya tidak mampu menggerakkan anggota untuk solat, maka bolehlah menggunakan isyarat jari, isyarat tangan atau isyarat dalam hati. Itu paling rahsia lah, isyarat dalam hati. Ini semua Allah Ta'ala maha mengetahui, insyaAllah. Kemudian ada juga cara-cara solat baring, miring kanan dan sebagainya lah. Itu semua boleh dilakukan, insyaAllah. Jadi peringatan bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan solat dengan cara yang disebutkan, dia boleh melakukannya dengan isyarat kepala, mata ataupun dalam hati, asalkan akal dan jiwanya masih berada dalam keadaan waras. Jadi akal dengan jiwa kita masih waras, barulah kita boleh solat. Kalau kita sudah tiada akal, maka kalau sudah tidak dalam keadaan waras, maka tidak diwajibkan solat untuk orang yang tidak waras. Selagi kita masih waras, selagi itulah kita perlu solat lah. Itu sahaja. Baik.
Itu berkenaan dengan solat duduk, baring, dan isyarat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan boleh letakkan dalam ruang komen, nanti kita akan jawab pada mingguan depan insya-Allah. Baik, saya akan teruskan berkenaan dengan sujud sahwi. Makna sujud sahwi dalam segi bahasa bermaksud lupa sesuatu. Sujud sahwi bermaksud lupa sesuatu. Dari segi syarak pula, sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam kerana meninggalkan sesuatu atau melakukan beberapa perkara yang dilarang di dalam solat. Hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi adalah bila kita terlupa ataupun kita tertinggal beberapa perkara dalam solat, maka kita perlu sujud sahwi. Hukumnya sunnah. So sujud sahwi ni bila? Sujud sahwi ni ialah selepas kita dah selesai tahiyat akhir. Kemudian sebelum kita beri salam, kita buat sujud sahwi. Allahu Akbar, kita sujud. Allahu Akbar, duduk balik. Allahu Akbar, sujud balik. 2 kali. Sujud sahwi ni 2 kali. Dan kita lakukan kalau kita ada terlupa beberapa perkara dalam solat. Macam contoh hari tu yang saya terangkan, sunat ab'ad yang kita tertinggal. Maka boleh kita sujud sahwi. So, masalah yang berhubung dengan sujud sahwi, tertinggal perkara fardu ataupun rukun, sekiranya tertinggal salah satu daripada fardu atau rukun, solat tidak boleh ditutup dengan sujud sahwi semata-mata. Tak semua perkara yang boleh kita tutup kesalahan kita dengan sujud sahwi. Tak semua. Jadi, hendaklah terlebih dahulu melakukan rukun yang tertinggal itu sekiranya jarak tidak jauh dan teringat pada waktu sebelum memberi salam. Misalnya, terus sujud dan meninggalkan rukuk, terlupa nak rukuk contohlah. Jadi kita bila Allahu Akbar terus sujud, terlupa nak rukuk. Jadi hendaklah dia cepat-cepat, kalau dah teringat je, cepat-cepat bangun semula untuk melakukan rukuk, barulah dilakukan sujud sahwi selepas tahiyat akhir sebelum salam. So maknanya kalau kita ada tertinggal beberapa perkara solat yang fardu ataupun yang sunnah, kita kalau especially yang fardu, yang rukun, kalau kita terlupa satu perbuatan, contoh perbuatan rukuk ataupun perbuatan sujud, terus teringat, terus cepat-cepat patah balik buat. Ataupun ia teringat selepas salam, umpamanya ia terlupa membaca Al-Fatihah pada mana-mana rakaat walaupun ia telah bercakap sedikit, maka bolehlah ia menyambung semula solatnya dengan menambah kekurangannya tadi, dan disunatkan ia sujud sahwi. Ni contoh kalau dia dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba terlupa pada rakaat yang ketiga contoh, dia terlupa membaca surah Al-Fatihah, maka dia bangun cepat-cepat, dia solat Allahu Akbar, kemudian dia baca Al-Fatihah untuk rakaat yang ketiga. Lepas tu habiskanlah rakaat yang keempat dan sebagainya. Last kali sebelum beri salam, kita sujud sahwi kerana terlupa tadi. Jadi apabila seseorang itu terlupa melakukan salah satu antara sunat ab'ad, contohnya, ia tidak boleh kembali melakukannya setelah masuk ke rukun seterusnya dengan sempurna. So sunat ab'ad kalau tertinggal tak apa, kerana kalau dah masuk rukun yang lain, maka rukun lebih diutamakan terlebih dahulu. Misalnya kalau sunat ab'ad terlupa membaca doa kunut dalam solat subuh contoh, kemudian ia sujud, dalam sujud itu barulah dia teringat, maka tak boleh bangun balik. Dah pasal dah buat sujud, benda rukun kita dah buat, maka tak boleh buat sunat ab'ad lagi. Okey, jadi tetapi kalau belum sempurna sujudnya, maka bolehlah ia bangun semula untuk berkunut. Okey, jadi rukun merupakan rukuk merupakan rukun solat. Sekiranya tertinggal, sunat melakukan sujud sahwi setelah melakukan rukuk itu semula. Sekiranya ia sudah turun daripada i'tidal, berdiri setelah rukuk dan belum sampai had rukuk, maka ia bangun membaca doa kunut. Ia tak payah, tidak sunat untuk sujud sahwi.
Okey. Jadi tetapi kalau sudah melampaui had rukuk belum sampai sempurna sujud, dia boleh kembali membaca doa kunut, tetapi sunat mengerjakan sujud sahwi. Begitu juga jika tertinggal membaca tahiyat awal, sekiranya ia teringat sebelum naik ke atas rukuk, maka bolehlah ia duduk membaca tahiyat dan tidak sunat untuk sujud sahwi. So maknanya kalau dalam sunat-sunat ab'ad, kalau ada terlupa, kalau belum sempurna rukun seterusnya, maka boleh patah balik, lakukan semula lah. So gitu. Sekiranya ia teringat setelah naik ke batas rukuk tetapi belum sempurna berdiri, maka sunat ia sujud sahwi. Sekiranya telah berdiri, maka tidak boleh turun semula. Bahkan bahkan kalau dilakukan juga, maka solatnya batal. Hanya disunatkan sujud sahwi saja untuk menampung sunat yang tertinggal itu. So maknanya kalau sunat ab'ad kita tertinggal, maka kita hanya inilah disunatkan untuk kita sujud sahwi, tidak perlu ulang lah mana yang kita tertinggal tu. Ini untuk sunat ab'ad. Okey. Baik, kalau sekiranya terlupa juga sujud sahwi dan teringat hanya selepas beri salam, maka bolehlah ia sujud sahwi dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak terlalu lama. Kalau dah beri salam baru teringat ada beberapa sunnah yang tertinggal, maka dia sujud sahwi selepas beri salam boleh. Tapi tak boleh terlalu lama lah. Kalau lama sangat dah tak payah. Imam terlupa sujud sahwi. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi, makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam beri salam. Kalau imam terlupa tak apa. Kalau makmum ingat, dia boleh buat selepas dah beri salam, dia terus buat sujud sahwi. Kemudian tertinggal sunat ab'ad apabila dia tidak melakukan salah satu daripada sunat-sunat yang menyebabkan sujud sahwi, seperti tasyahud awal, kunut dan sebagainya, seperti yang telah dijelaskan. Ini tadi saya dah terjelaskan lah. Kalau sunat ab'ad dia terlupa buat sunat ab'ad, maka dia boleh sunat untuk sujud sahwi. Kemudian syak pada bilangan rakaat. Ni pun boleh juga kita lakukan sujud sahwi. Kalau kita kurang pasti, kalau kita dah solat tiba-tiba kurang pasti sama ada rakaat ni rakaat ketiga ke rakaat keempat, maka kita boleh tambah lagi satu rakaat, ataupun kita boleh terus habiskan solat mana kita ingat, kemudian sebelum kita beri salam kita sujud sahwi. Ini semua kalau kita terlupalah berapa rakaat. Okey, dalam sujud sahwi apa kita nak baca? Jadi bacaan dalam sujud sahwi kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Iaitu maksudnya Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak alpa ataupun tidak lupa. Walau bagaimanapun dibolehkan juga kita baca dalam sujud sahwi sebagai mana doa dalam sujud biasalah. Rabbi firli warhamni, sujud biasa ni maknanya subhana rabbil a'la wa bihamdi pun boleh kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Dan juga bacaan ketika duduk antara dua sujud sahwi, antara sujud sahwi kan ada dua sujud, jadi sujud yang pertama Allahu akbar subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu akbar, duduk balik. Bila duduk balik, rabbi firli warhamni wa anta khairur rahimin, rabbi firli warhamni wa anta khairur rahimin, iaitu wahai Tuhanku, ampuni serta kasihanilah aku dalam keadaan engkaulah Tuhan paling mengasihani daripada kalangan mereka yang mengasihani. So rabbi firli warhamni wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, sujud sahwi lagi yang kedua subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So itu adalah berkenaan dengan sujud sahwi. Baik, insyaAllah itu saja saya rasa pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan, perkongsian yang sedikit saja ini, tetapi insyaAllah mudah-mudahan dapat kita manfaatkan. Jika ada apa-apa pertanyaan dan soalan, sila letakkan dalam ruang komen ataupun boleh DM kami. Teruskan menderma kepada Masjid Haji Muhammad Saleh. Ada PayNow kita, OCBC Bank, anda boleh transfer dan sebagainya. Setiap wang derma yang anda laksanakan, insyaAllah untuk kita punya program-program dakwah, kebajikan masjid dan sebagainya, insyaAllah. Itu sahaja pada malam ini. Kurang lebihnya ampun dan maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.